Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 17 Ramadan 19 April bersama saya Aziza Arifin dan berikut berita utama malam ini. Aplikasi khas dekatkan OKU dengan Al-Quran. Juga budak 2 tahun rentung dalam kebakaran. Seorang kanak-kanak perempuan rentung selepas terperangkap dalam kebakaran di kampung Sabah Baru di Jalan Nipah, Lahad Datu. Dalam kejadian jam 9 pagi itu, mangsa berusia 2 tahun ditemui selepas api berjaya dipadamkan pasukan bomba dan penyelamat. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Lahad Datu, Sumsua Rashid berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 9.52 pagi. 8 anggota dan pegawai bersama jentera serta van Unit Bantuan Perkhidmatan Kecemasan ERMS dikerahkan bergegas ke lokasi kejadian. Operasi turut dibantu oleh 6 anggota daripada BBP Kuna bersama 2 jentera dan agensi lain. Sebaik tiba di lokasi kejadian, sekurang-kurangnya 11 rumah sudah musnah terbakar dan operasi pemadaman terus dilakukan. Pasukan bomba juga terpaksa memecahkan 4 lagi rumah berhampiran bagi menyekat api daripada terus merebak. Mereka juga berdepan kesukaran memasuki kawasan kebakaran disebabkan jambatan yang terlalu sempit dan usang. Mayat kanak-kanak perempuan yang ditemui itu dipercayai berada di rumah pertama yang terbakar. Api berjaya dikawal hampir sejam kemudian. Punca kejadian masih dalam siasatan. Dan cara digunakan peniaga untuk menjual makanan dan minuman kepada kaki ponting puasa. Di daerah Kubang Pasu, nasi lemak berlauk ayam dan telur diletakkan di rak di bawah bahagian roti. Nasi lemak pakej RM6 ini akan disusun di rak terbabit setiap hari seawal jam 9 pagi. Pegawai Agama Kubang Pasu, Syekh Muhammad Suhaimi Saleh berkata, serbuan dilakukan sepasukan penguatkuasa Pejabat Agama Daerah Kubang Pasu, PADKP, Majlis Perbandaran Kubang Pasu dan Pejabat Kesihatan Kubang Pasu bermula 9 pagi tadi. Menurut beliau, kaki ponting ini akan memasuki premis, kemudian mengambil nasi bersama air sirap dan memasukkan ke dalam beg plastik hitam sebelum berjalan keluar. Jelas Syekh Muhammad Suhaimi, pihaknya menerima banyak laporan berkaitan peniaga kedai runcit berusia 60 tahun ini menjual nasi bungkus terbabit kepada orang Islam. Operasi kemudian diteruskan di 5 lokasi iaitu di Taman Rasa Sayang, Taman Suria, Kampung Kubang Betong dan kawasan perindustrian Bukit Kayu Hitam. Serbuan di premis kedai makan di Bukit Kayu Hitam menemui nasi dan pelbagai jenis lauk masih panas dipercayai masih baru dimasak. Makanan dijual secara pandu lalu bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. Muhammad Suhaimi berkata dalam operasi ini, pihaknya mendapati kebanyakan peniaga masih berdegil dan tidak serik kerana berani membuka perniagaan menjual makanan kepada kaki ponting puasa. Kes disiasat mengikut Seksyen 14(A) Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Kedah 2014 kerana menjual kepada mana-mana orang Islam apa-apa makanan, minuman, rokok atau benda lain yang seumpamanya untuk dimakan, diminum atau dihisap serta-merta pada waktu itu. Satu notis perintah hadir dikeluarkan ke atas seorang peniaga. MPKP turut mengeluarkan satu kompaun di bawah Undang-Undang Kecil Perlesenan Penjaja dan Gerai 2010 kerana menjalankan perniagaan tanpa lesen. Seorang lelaki warga Kanada yang tidak memakai pelitup muka dan mengeluarkan kata-kata kesat terhadap seorang pengawal keselamatan di sebuah pasaraya di Jalan Ampang ditahan. Ketua Polis Wang Semaju, Superintenden Ash'ari Abu Samah berkata, suspek berusia 44 tahun itu ditahan ketika hadir di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Wang Semaju untuk memberikan keterangan berhubung kejadian itu 8.30 malam tadi.
Suspek kemudian dibebaskan dengan jaminan polis sementara menunggu kertas siasatan berhubung kes itu dilengkapkan dan dirujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk arahan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 269 Kanun Keseksaan, Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil 1955 dan Peraturan 18 Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit. Orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung kejadian ini boleh menghubungi IPD Wang Semaju atau hotline Polis Kuala Lumpur. Jika Al-Quran Braille sinonim dengan Komuniti Orang Kurang Upaya OKU Penglihatan, bagaimana pula OKU Pendengaran OP mempelajari Al-Quran? Dalam usaha memastikan golongan berkenaan tidak ketinggalan mempelajari kalamullah, Pusat Penyelidikan Ibnu Umi Maktum UMMI melalui Sahabat Fakih Universiti Sains Islam Malaysia USIM menganjurkan kelas online Tadarus Al-Quran Tanpa Suara OTTS. Wartawan Luqman Hakim Muhammad Hashim ada butirannya. Ketika ini masuk tahun ketiga penganjuran Tadarus Al-Quran Tanpa Suara. Segala modul pengajaran dan pembelajaran dibuat secara dalam talian bagi menyantuni komuniti OKU dalam bulan mulia ini. Universiti Sains Islam Malaysia melalui Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah mengedepankan pendidikan Al-Quran, dan ini kita dapat lihat bukan sahaja kepada lapisan ataupun kumpulan-kumpulan tertentu, bahkan mencakupi seluruh lapisan masyarakat, termasuklah juga kepada OKU yang ada di Malaysia dan seperti OKU Penglihatan, bahkan juga OKU Pendengaran. Program OTTS melibatkan beberapa tenaga pengajar yang dibantu fasilitator dalam memberikan khidmat kepada peserta OKU pendengaran yang terlibat. Tenaga pengajar kita ada 9 orang. Untuk fasilitator yang membantu kita ada 35, sekarang ada 42 orang. Kemudian untuk peserta kita ada 47 orang. 40 perempuan dan 7 lelaki. Kod tangan Quran adalah kaedah yang digunakan oleh tenaga pengajar kepada OKU pendengaran. Satu kod tangan Quran mewakili satu huruf Al-Quran. Kita menggunakan aplikasi Quran Isyarat dan juga kita gunakan kod tangan Quran. Macam mana cara untuk membimbing OKU pendengaran itu sendiri membaca Al-Quran menggunakan kod tangan Quran. Dari segi surah, kita tekankan adalah surah-surah lazim. Tapi pada awalnya, pada satu Ramadan, kita tekankan dulu surah Al-Fatihah. Sebab itu kalangan surah yang wajib untuk orang OKU pendengaran tahu untuk mudah-mudahan boleh digunakan dalam solat lah. Menurutnya lagi, beberapa cabaran perlu ditangani dalam program ini. Antaranya gangguan internet selain penekanan perubahan baris dan huruf Al-Quran dengan kod tangan Quran itu sendiri. Namun, dengan cabaran dan kesungguhan mempelajarinya, timbul rasa cinta dalam hati OKU pendengaran untuk mengenal kitab suci itu. Dalam pada itu, pengarah pusat Ibnu Ummi Maktum turut memberi nasihat kepada mahasiswa agar sentiasa memuliakan golongan OKU. Pelajar sekolah agama ataupun mahasiswa pengajian Islam yang boleh memberi manfaat kepada masyarakat, khususnya dalam menyahut mesej utama dalam surah Abasa, iaitu muliakan OKU dengan agama. Penggunaan isyarat dalam komuniti yang tidak boleh bertutur setara dengan lafaz yang digunakan komuniti normal. Perkara ini diakui dan diiktiraf oleh jumhur fuqaha keempat-empat mazhab. Nuzul Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran kepada semua makhluk, sama ada mereka yang sempurna tubuh badan ataupun yang kelainan upaya. Yang membezakan dua golongan ini adalah kesungguhan mereka dalam mempelajari dan menghayati Al-Quran. Jadi, syukur dan gunakan nikmat ini sebaik mungkin. Maka, nikmat mana lagi yang kamu mahu dustakan? Luqman Hakim Muhammad Hashim melaporkan untuk Berita Al-Hijrah. Dan aplikasi yang dibangunkan USIM itu turut mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Records sebagai aplikasi Quran dalam bahasa isyarat yang pertama di negara ini dan juga pertama di dunia.
Ketua Projek Dr. Nur Akhyari Muhammad Raus berkata, aplikasi itu bagi meraihkan kekuatan visual komuniti pekak dengan elemen kedudukan dan teks ayat serta kod hijaiyah Arab dan terjemahan Rumi. Alhamdulillah kita dah siap. Tilawah kita dah siap. Maknanya satu dunia dah boleh baca Al-Quran menggunakan aplikasi yang kita bangunkan. Cuma dalam konteks terjemahan, oleh kerana terjemahan ini berbentuk bahasa. Dan bahasa ini dia mengikut bangsa. Jadi maknanya apabila kita nak buat Quran isyarat kita ni, kita gunakan bahasa Melayu. Kalau Arab, dia akan gunakan bahasa Arab. Kalau di Indonesia pun walaupun nampak sebahagian masyarakat mengata, bahasa isyarat ni bukan semua boleh faham ke? Tak, sebab dia bahasa. Dan kelebihan bahasa isyarat ni dipanggil bahasa visual, dia bukan bahasa pertuturan. Pagi tadi, sijil pengiktirafan dari Malaysia Book of Records berhubung ciptaan aplikasi Quran isyarat yang pertama diserahkan kepada Dekan Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah Profesor Madya Dr. Muhammad Zohdi Muhammad Amin. Turut menyaksikan sesi penyerahan itu, Tunku Ampuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Aisyah Rohani Almarhum Tengku Besar Mahmud dan Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad. Pembangunan aplikasi Quran Isyarat bermula dengan usaha memenuhi permintaan Persatuan Orang Pekak Muslim Malaysia, Prisma dan Persatuan Orang Pekak Negeri Sembilan NESDA seawal tahun 2015 untuk mempelajari Quran sesuai dengan ketidakupayaan mendengar dan bertutur. Kini, aplikasi Quran Isyarat sedia untuk digunakan dengan memuat turun melalui platform Android dan iOS secara percuma. Pelajar jadi mangsa letupan. Alhamdulillah, bertemu kembali. Program Kasih Ikhlas AAT kelolaan syarikat Adi Azhar Trading Sdn Bhd dengan kerjasama Yayasan Raja Shamri telah menggerakkan misi jelajah Kelantan serahan Al-Quran percuma bagi membantu masjid dan madrasah yang terkesan akibat banjir akhir Februari lalu. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya, Adi Azhar Ismail, program tanggungjawab sosial korporat CSR ini untuk memastikan kelas pengajian Al-Quran diteruskan dan pelajar madrasah mendapat manfaat daripada setiap naskah Al-Quran premium 35 dalam 1 berjadikan wakaf dan ibtidak yang diagihkan. Alhamdulillah, jelajah Kasih Ikhlas AAT ini adalah merupakan satu amanah bagi syarikat Adi Azhar Trading yang telah melaksanakan program amanah orang ramai tentang membeli dan hibahkan Al-Quran ini kepada masyarakat di luar sana, terutama di masjid, mahat-mahat tahfiz dan golongan-golongan asnaf yang memerlukan Al-Quran ini yang untuk digunakan. Kali ini, 1,000 naskah Al-Quran premium yang diinfakkan kepada orang ramai menerusi program beli dan hibah Kasih Ikhlas AAT telah diagihkan kepada 41 institusi agama di seluruh Kelantan. Setakat ini, syarikat telah mengagihkan hampir 30,000 naskah Al-Quran kepada golongan yang memerlukan di seluruh negara, dengan Kelantan menjadi penerima tertinggi setakat ini dengan peruntukan sebanyak hampir 10,000 naskah. Adi Azhar Trading dengan kerjasama pelbagai pihak mensasarkan untuk agihan sebanyak 60,000 naskah Al-Quran melalui program beli dan hibah untuk tahun 2022. Bagi memastikan agihan disempurnakan, kolaborasi bersama Yayasan Raja Shamri melalui pasukan sukarelawan The Third Force akan menjadi pemudah cara untuk mengenal pasti masjid, madrasah, mahat tahfiz serta pondok pengajian agama yang layak untuk menerima agihan tersebut. Kita mengucapkan berbanyak terima kasih kepada sukarelawan Third Force yang berada di seluruh negeri yang membantu proses agihan yang telah bermula sebelum puasa lagi. Jadi kita mendoakan, mengharapkanlah dengan agihan Quran yang premium ini akan dapat membantu ramai, terutama warga-warga emas lah. Yang kita tengok kualiti Quran tu sangat-sangat bagus lah, dengan tulisan yang besar, yang jelas, kertas yang berkualiti tinggi dan sebagainya. Untuk maklumat lanjut, layari laman Facebook dan Instagram atau hubungi nombor telefon tertera. Peristiwa Badar Al-Kubra membuktikan orang yang berjuang demi mencapai keredaan Allah pasti mencapai kemenangan yang dijanjikan. Dan bagi meneladani peristiwa bersejarah itu, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM menganjurkan Majlis Ihya Ramadan yang mengangkat kisah bermakna itu.
Yang di-Pertua Yadim, Nasruddin Hassan berkata, majlis ini bertujuan bagi memperingati peristiwa peperangan Badar yang dilalui Rasulullah dan sahabat dalam menegakkan syiar Islam pada bulan Ramadan lebih 1400 tahun yang lalu. Memberi satu kesedaran kepada masyarakat supaya mereka dapat memaksimalkan maksud ibadah di bulan Ramadan ini. Tidak sekadar berpuasa tetapi harus melahirkan satu semangat dan jiwa untuk mempertahan dan memperjuangkan Islam sebagaimana yang pernah dilalui oleh Nabi SAW dan para sahabat. Beliau ditemui selepas merasmikan majlis tersebut yang dihadiri pelajar tahfiz dari daerah Hulu Langat serta penduduk setempat. Dalam majlis ini, Yadim turut menyerahkan sumbangan wang tunai kepada 3 pusat tahfiz beserta sumbangan duit raya kepada anak-anak tahfiz dan bantuan bekalan makanan kepada 12 orang masyarakat orang asli yang tinggal di daerah Hulu Langat. Dua 20 keluarga dari golongan B40 dan asnaf disantuni Malaysian Relief Agency MRA dan Axiata Group Berhad dalam program Kindness Belanja Raya dan Iftar bersama keluarga PPR Kerinci di Ibu Negara. Kegembiraan jelas terpancar di wajah mereka yang diraikan kerana belum melakukan sebarang persiapan bagi menyambut hari raya yang bakal tiba tidak lama lagi. Menurut Setiausaha Agung MRA, Dr. Shahrizal Azwan Samsudin, program yang digerakkan oleh pihaknya itu diharapkan dapat menceriakan Ramadan dan Syawal penerima bantuan. Pada hari ini kita telah memilih lebih kurang 20 orang keluarga melalui tajaan daripada Axiata untuk membeli pakaian dan juga keperluan hari raya. Kerana kita melihat mereka ni dia sukarlah dalam keadaan yang sukar dan memerlukan. Jadi ini adalah satu cara kita untuk membantu mereka. Jelasnya lagi, hanya 12 keluarga yang mengikuti program tersebut. Manakala selebihnya iaitu warga emas yang tidak boleh bergerak akan diberi bantuan terus ke rumah. Program yang ditaja oleh Axiata Group Berhad itu memperuntukkan RM30,000 bagi memberi peluang kepada keluarga-keluarga itu membeli kelengkapan raya. Beberapa keluarga yang ditemui ketika memilih barangan melahirkan rasa syukur dengan pemberian tersebut. Allah, memang seronok sangat, teruja sangat sebab tak pernah kan selalu macam ni, selalu beli sendiri nak tunggu. Kalau nak beli sendiri tu kena tunggu ada time ni kan. So bila dapat macam ni kita alhamdulillah bersyukur sangat-sangat. Sangat bagus lah. Lepas tu happy untuk anak-anak kan, hari raya. Sebab susah setahun sekali kan. Lepas tu kita pun bukan selalu dapat. Lepas tu banyaklah dapat beban sikit untuk suami kita pun bukan punya gaji besar kan. Dapatlah untuk beli apa yang anak suka, apa anak minat kan. Lepas tu untuk beli kuih raya ke apa yang patut. Mereka yang diiring oleh sukarelawan daripada Axiata Group Berhad atau dikenali sebagai Axiata Cares Volunteers turut membeli keperluan asas rumah seperti minyak, teh, beras dan sebagainya. Dalam kesempatan itu, Ketua Pegawai Korporat Axiata Group Berhad, Encik Asri Hassan bersama Dr. Shahrizal turut menyampaikan wang raya serta barangan keperluan seperti ketupat segera, lemang segera, pes rendang dan lain-lain. Untuk maklumat lanjut, layari media sosial website MRA di www.ramadan.mra.my atau hubungi talian 0391744672. Kepada mana-mana pihak yang ingin menjadi sebahagian misi kebajikan MRA, boleh salurkan sumbangan melalui akaun bank yang tertera. 240 pesakit hemodialisis di sekitar Selangor menerima wang sagu hati daripada Yayasan Islam Darul Ihsan Yide sempena Ramadan dan sambutan Aidilfitri. Menurut pengerusinya, Datuk Bakhtiar Husin, tahun ini pihaknya memberikan bantuan tersebut kepada 6 cawangan pusat dialisis Majlis Agama Islam Selangor yang berada di bawah seliaan Yide. Kita ada 6 dialysis center. Jadi keseluruhan melibatkan 12,500
Dan selain daripada itu, semasa PKP kita juga memberi bantuan pek makanan berjumlah RM150 untuk semua dialysis center. Tambahnya, pemberian wang sagu hati tersebut menandakan tahun ketiga pihaknya menyantuni pesakit dialisis sempena Aidilfitri. Jelas Datuk Bakhtiar lagi, pemberian tersebut akan dilaksanakan setiap tahun. Dalam pada itu, pesakit di Pusat Dialisis Cawangan Kapar, Klang mengucapkan rasa syukur di atas sumbangan tersebut kerana mampu meringankan beban mereka. Ya, macam dari segi sumbangan ni saya bersyukur dah, terima kasih dah atas pemberian daripada Pusat Yayasan Selangor Darasan, dan dapatlah kita beri anak kita tu sedikitlah untuk beli barangan yang diperlukan untuk anak kan. Alhamdulillah hari ini dapat sedikit sumbangan daripada Yayasan Islam Darul Ihsan. Saya bersyukur dapat meringankan sedikit bebanan saya untuk sambutan Hari Raya tahun ini. Semoga pihak Yayasan Islam Darul Ihsan terus memberikan sumbangan kepada yang memerlukan. Tahun ini saya rasa berbanyak terima kasih juga. Saya boleh membantulah sikit kan kepada saya yang macam saya dah tak bekerja. Jadi dengan adanya bantuan ni akan membantu serba sedikit lah untuk raya tahun ni. Mereka amat bersyukur dan gembira disantuni YIDE setiap tahun. Orang ramai yang ingin turut menyumbang boleh mengelurkan sumbangan ke akaun bank rasmi YIDE seperti yang tertera. Merusuh tanda bantah tindakan ekstremis. Alhamdulillah, bertemu kembali. Kita ke laporan luar negara. Pesawat perang Zionis melancarkan serangan di semenanjung Gaza dengan menyasarkan lokasi pembuatan dan penyimpanan senjata tentera Hamas. Serangan itu kemudian dibalas Brigade Al-Qassam dengan peluru berpandu jenis Strela, namun dapat dipintas Iron Dome. Bagaimanapun, tiada kematian dan kecederaan dilaporkan. Hamas beri amaran bahawa sebarang insiden di pekarangan Masjidil Aqsa akan menjadi garis merah. Rakyat Palestin berkata Zionis Israel sengaja menceroboh Al-Aqsa ketika bulan Ramadan. Sebelum serangan roket, Perdana Menteri Naftali Bennett menuduh Hamas telah melancarkan kempen serangan berleluasa terhadap Israel ketika ketegangan memuncak di Baitul Maqdis minggu lalu. Bennett dalam pada itu berikrar akan melakukan apa sahaja bagi memastikan rakyat negara haram itu dapat melaksana hari suci mereka dengan aman. Tindakan ekstrim seorang pemimpin politik Sweden yang membakar Al-Quran di kawasan awam telah menyebabkan rusuhan merebak di beberapa buah bandar di negara berkenaan. Ratusan penunjuk perasaan membaling batu ke arah pihak berkuasa dan membakar kayu di jalanan sebagai tanda protes terhadap perbuatan pelampau Rasmus Paludan. Dalam insiden terbaru itu, 3 penunjuk perasaan cedera akibat ditembak polis Sweden, menjadikan mangsa cedera meningkat kepada 48 orang. Penunjuk perasaan mula melakukan demonstrasi sejak Jumaat lepas selepas Ketua Kumpulan Anti-Imigran dan Anti-Islam Hotline Paludan bertindak biadab membakar Quran Khamis lalu. Namun sejak semalam, ia menjadi semakin tegang dan tidak terkawal. Ekoran peserta turut membakar puluhan kenderaan termasuk kereta polis dan membaling batu terhadap pihak berkuasa. Sementara itu, dalam 5 hari demonstrasi, polis Sweden telah menahan sekurang-kurangnya 26 orang atas kesalahan merusuh dan melakukan kerosakan. Dalam pada itu, tindakan Paludan itu mengundang kemarahan umat Islam di dunia yang turut sama mengutuk tindakan pemimpin parti politik itu yang menggunakan sensitiviti agama Islam. Rasmus Paludan juga berniat untuk membakar lagi Quran di beberapa bandar lain yang mempunyai penduduk beragama Islam dalam siri jelajah politiknya menjelang pilihan raya tempatan pada September nanti.
Sementara itu di Afghanistan, 6 pelajar sekolah menengah lelaki di Kabul terbunuh dalam 2 letupan. Insiden yang dipercayai akibat serangan bunuh diri itu turut mencederakan 14 yang lain. Kejadian berlaku di Sekolah Tinggi Abdul Rahim Shahid. Difahamkan letupan buatan sendiri itu berlaku ketika pelajar sedang keluar dari kelas sesi pagi. Pihak berkuasa memaklumkan kebanyakan penduduk di kejiranan sekolah berkenaan adalah daripada komuniti Syiah Hazara. Sehingga kini masih belum ada pihak yang mengaku bertanggungjawab terhadap serangan itu. Selain sekolah, satu lagi letupan berlaku di sebuah pusat tuisyen bahasa Inggeris di kawasan berdekatan. Pembayaran Fasa 1 Bantuan Keluarga Malaysia BKM akan memanfaatkan 8.6 juta penerima dengan bayaran sebanyak RM100 hingga RM300 berdasarkan kelayakan setiap penerima, dan ini merangkumi 4 juta isi rumah, 1.2 juta warga emas bujang tiada pasangan dan 3.4 juta individu bujang. Bayaran dibuat secara berperingkat bermula 28 Mac 2022 yang lalu dan melibatkan peruntukan berjumlah hampir RM2 bilion. Pembayaran ini juga meringankan beban kewangan rakyat terutamanya dalam menyambut bulan Ramadan 1443 Hijrah. Sekian berita Hijrah di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok serta layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan eksklusif dan menarik. Saya Aziz Arifin. Assalamualaikum dan selamat berterawih.